Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Melayu menceritakan betapa besarnya fungsi bahasa Melayu sebagai tunggak dalam proses pembudayaan semula masyarakat dan penyebaran agama Islam. Nama-nama besar dalam dunia Melayu dan Islam seperti Hamzah Al-Fansuri, Tun Sri Lanang, Abdullah Munsyi tersohor dengan karangan dan penyebaran pemikiran agama menggunakan bahasa Melayu. Hingga kini, kitab-kitab karangan mereka kekal utuh, tidak lapuk di telan zaman. Demikian diceritakan peranan bahasa Melayu. Terima kasih pengemudi acara Barisan Hakim. Seterusnya sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hadirin sekalian, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan melalui perkara 152 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas membuktikan peranannya sebagai alat penyatuan bangsa di negara ini. Harus diingat, pemartabatan bahasa Melayu ini bukan hanya dilihat kepada penggunaannya dalam aspek-aspek kehidupan harian dan dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan sahaja, tetapi lebih daripada itu, bahasa Melayu ialah bahasa kemahiran, bahasa ilmu, malah bahasa perpaduan yang menyatukan pelbagai kaum di negara ini. Hadirin sekalian, hari ini mana mungkin tidak bahasa Melayu dianggap sebagai pemangkin kepada pembentukan masyarakat Malaysia Madani yang sudah pastinya ditunjangi dengan nilai kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, juga ihsan. Ke arah itu saya bawakan 3 aspek yang sewajarnya mendasari konotasi kata bahasa jiwa bangsa. Pertama, kita lihat dari aspek bagaimana sikap, kesedaran dan komitmen serta tanggungjawab itu dalam memartabatkan bahasa kebangsaan. Sejarah telah membuktikan, hadirin, penggunaan bahasa Melayu mampu untuk membentuk satu keadaan kemasyarakatan melalui perkongsian pengalaman dan pengetahuan sesama rakyat. Usaha dan galakan penggunaan bahasa Melayu ini haruslah bermula daripada institusi kekeluargaan, iaitu bermula dari rumah, seterusnya diperluaskan kepada kelompok masyarakat. Meskipun hari ini kita berhadapan dengan persaingan dan juga transformasi pendidikan dunia, namun kita harus ingat bahawa kita haruslah memartabatkan bahasa Melayu dahulu sebelum kita mengiyakan dan juga mengiktiraf bahawa bahasa Inggeris itu sebagai satu bahasa perhubungan pada peringkat yang lebih global. Hadirin sekalian, menyentuh kepada aspek kedua, bagaimana kita melihat hari ini fenomena dan juga pengaruh media sosial menjadi cabaran kepada usaha bagi kita melestarikan bahasa kebangsaan. Kita terkesan dengan proses pembudayaan bahasa dengan perubahan zaman dengan izin melalui aplikasi-aplikasi Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, malah pelbagai aplikasi yang menjadi satu yang amat besar memberi kesan kepada kita semua, hadirin sekalian. Harus diingat, usaha kerajaan untuk mewujudkan pusat transformasi perpustakaan digital melalui Perpustakaan Negara Malaysia dilihat sebagai satu usaha yang amat berkesan, amat ampuh dalam membentuk ataupun mengangkat martabat bahasa Melayu menggunakan pelbagai aplikasi dan juga didigitalkan kepada masyarakat umum. Ini juga akan menarik minat para generasi muda yang selalu cenderung dengan penggunaan gadget pada masa kini. Hadirin sekalian, terus kita lihat kepada aspek yang ketiga, bagaimana kita harus melihat bahawa bahasa jiwa bangsa itu dari sudut penghasilan karya seni dan juga kesusasteraan negara. Pendedahan ini amat jelas, sidang hadirin. Bahasa sebagai salah satu komponen yang akan membantu sejarawan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman yang lampau. Hala 7 penulisan karya-karya seni dan kesusasteraan jelas dipaparkan melalui penghasilan karya-karya yang tidak lekang di panas, tidak lapuk di hujan. Jangan pula kita jadi seperti kacang yang lupakan kulit, seolah-olah kita lupa bahawa hakikatnya bahasa Melayulah yang telah membentuk pemikiran dan diri kita. Hadirin sekalian, pada hari ini saya telah bugarkan ingatan kita semua terhadap perihal bahasa Melayu itu melalui 3 aspek, iaitu yang pertama, sikap, kesedaran, komitmen dan rasa tanggungjawab yang perlu kita bugarkan dalam memartabatkan bahasa kebangsaan. Yang kedua, bagaimana fenomena dan juga pengaruh media sosial itu menjadi cabaran kepada kelestarian bahasa kebangsaan. Dan yang kita juga melihat
pada aspek yang ketiga, bagaimana bahasa jiwa bangsa itu dari sudut penghasilan, karya seni dan kesusastraan negara. Tuntasnya di sini hadirin, jiwa sesebuah bangsa itu terletak pada kehidupan bahasanya. Oleh yang demikian, kita mempunyai amanah dalam memperkasakan bahasa Melayu ke tahap yang lebih tinggi, yang lebih sesuai, yang lebih mulia sesuai dengan konotasi bahasa jiwa bangsa. Dan 3 pendekatan haruslah kita ambil. Yang itu yang pertama, kita hendaklah menggunakan bahasa Melayu itu dengan baik dan betul sesuai dengan tarafnya. Yang kedua, kita sama-sama mendepani bagaimana kita mendepani generasi muda pada hari ini melalui penggunaan media massa. Dan yang ketiga, bagaimana kita berusaha untuk mengangkat martabat bahasa Melayu ini melalui karya-karya seni dan elemen kesusastraan dalam penulisan maupun lisan. Hadirin sekalian, bahasa sebenarnya mempunyai medan yang sangat luas yang datang dari berbagai tujuan bergantung kepada niat si penuturnya. Jika baik tujuannya, maka indahlah bahasa yang kita tuturkan. Sebaliknya, jika buruk tujuannya, maka jeleklah bahasa yang ingin kita tuturkan. Yang merah itu saga, yang kurik itu kendi, yang indah itu bahasa, yang molek itu budi. Budi dan bahasa adalah terletak pada jiwa. Justru bahasa jiwa bangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.